Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 bab 7 Islam di Asia Tenggara. Di bawah tajuk kecilnya pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam sistem pendidikan. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam sistem pendidikan, ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, kewajipan menuntut ilmu. Yang kedua, kewujudan institusi pendidikan formal. Yang ketiga, pusat penterjemahan karya agama. Dan yang keempat, sistem pendidikan sistematik. Jadi semua ada berapa perkara dipelajari? Ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, kewajipan menuntut ilmu. Yang kedua, institusi pendidikan formal. Yang ketiga, pusat penterjemahan. Selain ada institusi pendidikan formal, ada juga pusat penterjemahan. Dan yang keempat, sistem pendidikan yang sistematik. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, kewajipan menuntut ilmu. Sebelum kedatangan Islam, pendidikan hanya untuk golongan bangsawan sahaja. Sebelum Islam datang, pendidikan hanya untuk siapa? Untuk anak golongan bangsawan sahaja. Selepas Islam datang, Islam mewajibkan setiap umatnya, tak kira siapa pun, untuk menuntut ilmu pengetahuan. Tak kira anak bangsawan ke, anak rakyat biasa ke, semua wajib menuntut ilmu pengetahuan. Okey, kemudiannya kewujudan institusi pendidikan formal. Kewujudan institusi pendidikan formal seperti istana, pondok, pesantren, madrasah ataupun surau. Contohnya pendidikan formal. Pendidikan formal berkembang meluas di Asia Tenggara seperti di Patani, Aceh dan Jawa dengan menggunakan nama-nama tertentu. Contohnya di Jawa menggunakan nama pesantren. Di Aceh menggunakan nama dayah. Di Patani, pelajar yang menuntut di pondok terdiri daripada masyarakat tempatan dan pelajar dari negeri lain di Asia Tenggara. Ya, di Patani, selain pelajar di Patani sendiri, ada juga pelajar daripada negeri-negeri lain yang belajar di pondok di Patani. Istana pula menjadi pusat pendidikan formal untuk golongan bangsawan. Dalam Kesultanan Melaka, masyarakat tempatan digalakkan menuntut ilmu pengetahuan di rumah ulama, masjid dan juga di surau. Ingatlah, institusi pendidikan formal seperti apa? Pondok, madrasah, istana, masjid, surau ataupun pesantren. Pondok ni sangat berkembang dengan meluas di Asia Tenggara dan dipanggil dengan nama-nama tertentu seperti di Jawa dipanggil pesantren, di Aceh dipanggil dayah. Di Patani pelajarnya sangat ramai, bukan setakat di dalam Patani. Di luar daerah Patani pun banyak. Selain di negeri-negeri lain di Asia Tenggara, banyak yang belajar di pondok di Patani. Istana pendidikan formal untuk siapa? Anak golongan bangsawan. Selain di pondok, boleh juga belajar di mana? Di rumah ulama, masjid dan juga surau serta madrasah. Okey, selain ada kewujudan institusi pendidikan formal, terdapat juga pusat penterjemahan karya agama. Contohnya, Samudera Pasir menjadi pusat penterjemahan karya agama sehingga akan menjadi rujukan kepada kerajaan Islam yang lain seperti kerajaan Melayu Melaka. Ingatlah, selain ada institusi pendidikan formal, terdapat juga pusat penterjemahan karya agama. Contoh di mana? Di Samudera Pasir, sehingga menjadi rujukan bagi kerajaan-kerajaan Islam yang lain seperti kerajaan Melayu Melaka. Okey, last sekali, terdapat sistem pendidikan yang sistematik. Contohnya di Aceh, terdapat beberapa peringkat dalam sistem pendidikannya. Yang pertama, peringkat rendah ataupun rangkang. Yang kedua, habis rendah masuk menengah ataupun monesah. Dan yang ketiga, pengajian tinggi ataupun universiti, juga dikenali sebagai Jamiah Bait Al-Rahman. Sehingga Aceh digelar sebagai Serambi Mekah. Kenapa digelar sebagai Serambi Mekah? Kerana menjadi tempat tumpuan pelajar dari luar Aceh untuk mendalami ilmu agama. Wanita juga digalakkan belajar dan berpeluang mendapat jawatan dalam pentadbiran. Disebabkan dikenali sebagai Serambi Mekah, jadi sesiapa saja boleh belajar di Aceh. Tak kira lelaki ataupun wanita. Bukan setakat di dalam Aceh, di luar Aceh pun banyak boleh belajar tentang ilmu agama di dalam
negara Aceh. Sebab tu dikenali sebagai Serambi Mekah. Ingatlah, pendidikan dia ada berapa peringkat? 3 peringkat. Rendah, menengah dengan tinggi. Okey, kemudiannya kita lihat analisis kekerapan bab 7 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan. Tengok warna oranye tu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah tu adalah SPM ulangan. Okey, kita tengok SPM sebenarnya dulu yang warna oranye tu. 2010 naik struktur, 2011 tak ada, 2012 tak ada, 2013 tak ada, 2014 naik esei, 15 naik esei, 16 tak ada, 17 tak ada, 18 naik esei, 19 naik struktur. 2020 berkemungkinan akan naik esei. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 7 tingkatan 4 ini. Sebab apa? Sebab akan naik satu soalan di dalam SPM 2020 ni, iaitu Januari 2021. Tengok SPM ulangan pula. Baru sekali je ditanya, iaitu 2020 ulangan yang baru-baru ni, iaitu soalan esei. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang baru-baru ni. Setakat lah ni tajuk kita beli yang tadi, tajuk apa? Sistem pendidikan. Tajuk sistem pendidikan belum pernah langsung ditanya lagi. Dah 10 tahun dah tak pernah langsung ditanya. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat. Tajuk sistem pendidikan selepas kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jadi tolong bagi perhatian apa semua perkara dalam sistem pendidikan tu. Ingat lagi dah, tadi ada apa perkara? Ada 4 perkara. Yang pertama, kewajipan menuntut ilmu. Yang kedua, wujud institusi pendidikan formal. Yang ketiga, pusat penterjemahan ilmu agama. Dan yang keempat, wujud sistem pendidikan yang sistematik. Jadi hafal 4 perkara tu nak. Okey, contoh soalan struktur kita lihat. Markahnya 2, 4, 4. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A ditanya, namakan 2 institusi pendidikan formal yang wujud di Asia Tenggara selepas kedatangan Islam. Apa kehendak soalan? 2 institusi pendidikan formal. Ingat lagi tak? Institusi pendidikan formal seperti apa? Pondok, madrasah, istana, surau, masjid dan rumah tok guru. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 roman, 2 roman tak? Ada. Jika ada, nak jawab macam mana? Kena jawab terus, tak perlu berayat. Jadi 1 roman tulis terus pondok, 2 roman tulis terus madrasah. Okey, tengok soalan B. Dia tanya, mengapakah sistem pendidikan di Aceh dianggap sistematik? Apa kehendak soalan? Sistem pendidikan di Aceh dianggap sistematik. Ya, sebab-sebab dianggap sistematik. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 roman, 2 roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil pembuka soalan. Sebab sistem pendidikan di Aceh dianggap sistematik kerana sistem pendidikannya terbahagi kepada beberapa peringkat. Titik. Penanda wacana cikgu ajar apa? Guna number. Jadi peringkat pertama digelar peringkat rendah ataupun rangkang. Habis peringkat pertama, peringkat kedua digelar menengah ataupun monesah, dan peringkat ketiga digelar pengajian tinggi ataupun universiti, atau juga dikenali sebagai Jamiah Baik Ar-Rahman. Jadi semua ada berapa peringkat? 3 peringkat, rendah, menengah, tinggi. Okey, last sekali, berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah pendidikan penting kepada negara? Apa kehendak soalan? Mengapakah? Mengapakah merujuk apa? Merujuk pada sebab. Sebab pendidikan penting kepada negara. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 roman, 2 roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Pandainya. Jadi ambil bilik pembuka soalan. Sebab pendidikan penting kepada negara kerana aset kemajuan negara pada masa hadapan. Titik. Lepas titik, kena ada penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajar guna apa? Guna number. Jadi kedua, koma. Memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Lepas kedua, ketiga, melahirkan masyarakat yang kreatif dan inovatif untuk kemajuan negara. Lepas ketiga, keempat, membentuk masyarakat yang taat pada pemerintah dan berkepribadian mulia. Okey, cikgu rasa hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Di sini cikgu nak memperkenalkan buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport. Harga bagi sebuah buku hanya RM1 sahaja. Siapa yang berminat boleh WhatsApp ke nombor yang tertera di dalam video ini. Okey, cikgu rasa sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.